Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan kurniaannya kita diberi kesempatan bertemu bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini dalam suasana yang sedikit berbeza, iaitu kita sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi memutuskan penularan pandemik COVID-19. #duduk di rumah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi Allah, saya akan menyampaikan sedikit tazkirah Ramadan yang bertajuk Ramadan Menyapa. Sapaan ini, tuan-tuan, satu kata-kata yang mengandungi sebuah sambutan, penghargaan, perhatian, kemuliaan, bahkan kasih sayang. Jika Ramadan menyapa, bererti Ramadan memberikan penghargaannya kepada kita. Ramadan memberi perhatiannya kepada kita, dan juga Ramadan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Mari saya kongsikan sebahagian sapaan-sapaan yang mulia pada bulan Ramadan untuk renungan kita bersama. Sapaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita. Pada bulan ini, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh kemuliaan, kita seharusnya meletakkan kedudukan hati ini dalam situasi yang menyenangkan. Alangkah bertuahnya bagi mereka disapa dan menyapa bulan Ramadan itu dengan hati yang ikhlas. Ini kerana pada bulan Ramadan ini kita bukan saja dijanjikan mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali gandanya, tetapi dalam masa yang sama segala dosa dan noda yang lalu akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih daripada itu, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ketika kita sedang menjalani ibadah puasa ini, ianya menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala di langit sana bersama-sama para malaikatnya. Tuan-tuan yang dimuliakan, bagaimana sabda Nabi SAW daripada Ubadah bin Samit, Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan malaikatnya, maka perhatikan kebaikan, maka perlihatkan kebaikan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Demikianlah kebanggaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya yang berpuasa. Dan inilah sapaan yang maha mulia daripada penciptanya kepada hamba-Nya yang sedang melakukan ibadah puasa. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, justru itu, marilah kita sama-sama menyambut sapaan Allah Subhanahu wa taala ini dengan melakukan amalan-amalan soleh supaya kita mampu menampilkan amalan yang terbaik ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sapaan yang kedua, di manakah orang-orang yang berpuasa? Aina as-saimun, aina as-saimun. Sapaan ini dibuat oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi daripada
an Sahlin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun au kama qala. Sapaan yang kedua ini dibuat oleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencari orang-orang yang berpuasa untuk memasuki syurga itu, tuan-tuan. Yang mana kita dibayangkan syurga itu disifatkan indahnya, tidak pernah terlihat oleh mata manusia dan tidak pernah terdengar oleh telinga manusia dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Syurga ini yang menyapa orang-orang yang berpuasa untuk memasuki daripada pintunya ini, Babur Rayyan, yang dibina daripada tanahnya itu adalah wangi-wangian. Rumah-rumahnya dibuat daripada emas dan perak. Bayangkanlah bagaimana syurga ini dipersiapkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Inilah sapaan bulan Ramadan yang kedua. So, apa yang perlu kita lakukan untuk mendapat sapaannya demikian? Maka ulama mengatakan jawapannya ada pada sejauh mana kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, biqalbin salim. Dan syurga itu hanya dapat dimasuki dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui hati yang bersih. Dan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita perlu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara ibadah yang mendapat redha Allah ini ialah puasa. Sehingga pahala puasa itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menilainya. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, marilah sama-sama kita mendapatkan sapaan Ramadan yang kedua, iaitu syurga mencari orang-orang yang berpuasa ini, tuan-tuan. Seterusnya, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sapaan yang ketiga, siapakah yang memohon ampun kepadaku? Betapa sapaan Ramadan ini mempunyai keistimewaannya yang berlipat kali ganda berbanding pada bulan-bulan yang lain. Ini kerana pada malam-malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala akan turun ke langit dunia dan menyeru manusia supaya melakukan ibadah, meminta mereka untuk berdoa kepadanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu taubat dan mengampuni mereka yang menyahut kemuliaan dan kebesaran sapaan Ramadan ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadin ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Hadis yang menyeru, wahai manusia, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai orang-orang yang mengharapkan keburukan, berhentilah daripada melakukan kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap malam bulan Ramadan akan membebaskan daripada api neraka. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, inilah antara sapaan-sapaan bulan Ramadan yang tidak lain bertujuan untuk melahirkan sifat takwa dalam diri kita. Marilah sama-sama kita bersegera memperbanyakkan
amalan dan berhentilah daripada melakukan perkara-perkara yang sia-sia, kerana mungkin ini Ramadan yang terakhir bagi diri kita. Marilah sama-sama kita menyatakan kesyukuran dan memohon keselamatan daripada gangguan untuk menelusuri Ramadan pada tahun ini. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana minna wa tasallamhu minna mutaqabbala. Aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.